rumus sudut majmuk dan rumus sudut berganda. Membuktikan objektif kita boleh sambung membuktikan identiti trigonometri menggunakan rumus sudut majmuk. Hari ni kita fokus sudut majmuk sahaja dulu. Okey, apa yang dimasukkan dengan sudut majmuk? Kamu cuba jelas nanti cikgu tunjukkan di bawah. Membuktikan identiti, buktikan identiti trigo menggunakan rumus sudut majmuk. Ada dua kat situ, sudut majmuk dan sudut berganda. Jadi hari ni kita nak fokus sudut majmuk dulu, masa tak panjang dah. Okey, kita ada ni sudut majmuk. Kenapa kita panggil majmuk? Sebab dia dah tambah ataupun dia dah tolak. A dah tambah dengan B ataupun B tambah dengan A sama ataupun A tolak B. Ini A dan B adalah dua sudut dan ditambah. Jadi itu kita panggil sudut majmuk. Ataupun B tolak A. Ini semua majmuk. Majmuk sebab dah ada tambah ataupun tolak. Okey. Yang pertama sekali, kita ada sin A tambah B. Okey, ni majmuknya operasi tambah. Okey. Dia akan jadi sin A cos B tambah cos A sin B. Okey, sin cos dah berbeza, sin A cos B. Jadi sebab itu dia dah berbeza, sin dengan cos combination dia, jadi kekal yang ini tambah, ini jangan tukar. Sebab dia dah berbeza pada sin dan cos. Okey. Untuk sin A tolak B, operasi tolak. Okey. Untuk operasi tolak ini, tolak pun jangan tukar lagi sebab dia dah berbeza pada sebutan trigo tu, sin cos, sin A cos B. Jadi tolak tu kekal, cos A sin B. Okay, ingat A dan B tu adalah sudut. Mungkin A tu 30, B tu 40. So sin 30 tambah 40. Kamu jangan tambah dulu sebab kita cuba selesaikan guna identiti ni. Okey, rumus tu. Okey, itu untuk sin. Kemudian yang ketiga untuk cos. Cos A tambah B. Okey, cos A tambah B, A dan B tu apa-apa sudut. Dia sama dengan cos A cos B tolak sin A sin B. Okey, tadi sebab sin dengan cos tu dah berbeza jadi operasi tu ia kekalkan. Untuk cos sebab cos A, cos B tu dah sama, dia kekalkan trigo cos tu. Jadi tanda itu pula kita tolak. Itu cara nak ingat lah. Cara cikgu nak ingat pun cikgu ingat macam tu. Tak boleh guna itu. Alright, sebab sini dah tambah. Jadi ini guna tolak sebab situ cos dah sama. Cos A, cos B, jadi sana tolak. Sin A, sin B. Jadi kalau tambah jadi tolak, kalau operasi tolak dia jadi tambahlah kelas. Yang sebutan ini sama, cos A, cos B tambah sin A, sin B. Tukar itu je, tukar tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Okey, dah habis sin dengan cos. Okey, tangent. Tangent A tambah B, A dan B itu adalah sudut. Jadi ia boleh jadi rumus yang baru, tangent A tambah tangent B. Kemudian satu tolak. Satu tolak tangent A, tangent B. Itu kalau tambah. Kalau tolak, yang atas tu ikut tolak, yang bawah jadi tambah. Jadi yang atas tu ikut dulu. Okay, ada 6 kat sini. So kamu kena hafal ke 6-6-nya. Lagi sekali hafal. Banyak nak hafal kan? So kena ingat ni semua. Tulislah dalam kertas, letaklah dekat pencil case, hari-hari kena tengok. Bila kamu selalu buat, kamu selalu tengok, kamu akan automatically terhafal sendirilah. Okay. Sin A tambah B, sin A cos B, sin dengan cos berubah jadi tambah kekal, cos A sin B, tukar je. Sin A tolak B, sin A cos B, tolak. Tanda tolak sama, cos A sin B sebab cos dan sin tu dah tak sama. Okay, untuk cos dia sama pula. Cos A tambah B, ini cos, sini pun cos. Jadi AB tolaklah operasinya sebab sini dah sama. Sin A, sin B tukarkan saja. Cos A tolak B, cos A, cos B tambah sin A, sin B. Tangent A tambah B sama dengan tangent A tambah tangent B, dia pecahan, dia besar. Kalau tangent ni dia panjang sikit besar. Satu tolak tangent A, tangent B. Okey, susunan ni tambah ke tolak ke susunan dia sama, cuma tanda saja berubah. Kalau tambah A dan B, tangent A tambah tangent B, tambah di atas di bawah tolak. Okey, susunan tu semua sama. Baik, ada 6. Go slow, cuba buat perlahan-lahan. Jangan terus ada lagi. Dan lepas ni pun ada lagi.
rumus sudut berganda, ada lagi. So kamu kena terima dia perlahan-lahan, buat perlahan-lahan. Cikgu pun macam kamu dulu. Banyaknya nak kena ingat, don't worry, relax je. Okay, tulis, inilah yang kamu kena hadapi. Boleh, kamu boleh buat punya. Cikgu tengok kamu buat identiti tadi pun bagus, so semua orang boleh buat. Next, infonya. Ini tadi cikgu dah sebutlah. Yang pertama, kalau sudut itu berbentuk A tambah B ataupun A tolak B, ini kita panggil sudut majmuk. Nanti kita akan jumpa sudut 2A, 3A, ini dipanggil sudut berganda. Info sajalah. Dan kamu mungkin tertanya-tanya macam mana dapat rumus tadi. Kamu boleh scan ni, cikgu ambil daripada buku teks. Kamu boleh QR code ni kamu boleh scan dan tengoklah di sana ditunjukkan macam mana. Cikgu tak tunjuk kat sini, okay? Nanti kamu rujuk sana. Macam mana kita dapat rumus sudut majmuk tadi? Tangent A tambah B, sin A tambah B tu. Macam mana kita dapat? Dia tunjukkan di sini. Okay. Jadi kita nak terus pergi kepada contoh soalan. Mungkin kamu biasanya kamu nampak bila ada contoh soalan. Itu jelas untuk kamu. Jadi kita tengok contoh soalan kelas. Baik, contoh 20. Contoh 20. Cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut dengan menggunakan rumus sudut majmuk. Seterusnya, semak jawapan yang diperolehi menggunakan kalkulator. Okey, lepas dah buat baru guna kalkulator. Baik, kita tengok sama-sama. Sin, cos, tambah cos, sin. Okey, ni rumus sudut majmuk yang mana tadi? Rumus sudut mana? Rumus sudut yang mana tadi? Okey. Rumus sudut majmuk yang ini kelas. Sin A tambah B sama dengan sin A cos B. Kalau sini tambah, sini pun tambah. Cos A sin B. Okey, ini adalah rumus sudut ni. Jadi 63 adalah A kita, 27 adalah B kita. Okay, orang lain nampak? Jadi kita nak buat apa ni? Ini kita dah tahu dia sama dengan sin 63 tambah 27. That's it. Jadi ini sama dengan sin 63 tambah, letak dalam kurungan 63 tambah 27. And then kamu bolehlah tekan kalkulator. 63 tambah 27 adalah sin 90. And then sin 90 tu nilainya sama dengan 1. Okey. Ada soalan tak? Bila dibagi kamu ayat panjang tu, ni satu contoh soalan lah, diberi. Wow, kalau nak selesaikan panjangnya. Okey, tapi bila kita tengok, ini adalah rumus sudut majmuk. Okey, boleh guna sin A tambah B. Okey, jadi jawapan kita adalah 1. Kamu boleh cek guna kalkulator sekarang. Tekan daripada atas sekali Kamu tekan daripada atas tu. Dapat tak jawapan dia sama dengan 1? Okey. Ada soalan? Boleh cikgu sambung? Ini boleh Welly boleh je, orang lain? Billing okey. Ini masih baru untuk kamu. Yang cikgu starkan ni, ini masih baru. Jadi kita biasakan dulu sikit-sikit perlahan-lahan dia datang daripada sini. Dapat yang star tu kamu okey lah. Okey, next kita tengok soalan yang seterusnya. Cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut dengan menggunakan rumus sudut majmuk. Seterusnya, semak jawapan yang diperolehi menggunakan kalkulator. Okey, sekali lagi kamu perhatikan sana cos. Sana cos ditambah sini sin, sini sin. Okey, rumus apa ni dia dah guna? Syahira, Iva, rumus apa dia dah guna ni? Cos A tolak B. Okey, cos. Sebab sini cos dan cos dah sama. Jadi operasi ni adalah tambah. Maksudnya itu adalah cos A tolak B. Okey, bagus, semua orang dah nampak sikit kan? Jadi kalau kita tengok tadi cos A tolak B, dia sama dengan cos A, cos B tambah sin A, sin B. Okey, dia sama dengan ini. Jadi maksudnya kita dah tahu itu adalah sama dengan cos
50 tolak 20. Semua ini yang sepanjang-panjang itu adalah cos 50 tolak 20. So kita pun buatlah di situ itu sama dengan cos 50 tolak 20. Jadi sekarang boleh tolak sebab kita ada satu sebutan saja cos. Senang sikit. Jadi itu adalah sama dengan cos. Timur orang tahu kan, tolak dapat 30. Okey, cos 30 tanpa menggunakan kalkulator. Ingat lagi tak segitiga yang kita buat hari tu? Sini 60 atas 30. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Jadi cos 30 adalah daripada atas berapa? Berapa kelas? 3/2. Tengok daripada 30, okey? Tengok daripada 30 ini. Okey, 3/2. Ada soalan tak? Okey? Dia starting point dia pun masih lagi di sini. Tak ada masalah Starting point dia pun masih lagi di sini. Kamu tahu yang sepanjang-panjang cerita tu, sepanjang-panjang ayat ni, cos 50, cos 20, sin 50, sin 20 itu sebenarnya datang daripada identiti ini saja. Jadi kita kena biasakan ni dengan identiti tu, okey? Dengan rumus. Baik, kalau tak ada masalah. Ni segitiga ingat kan? Yang kita dah buat hari tu, macam mana nak dapat nilai tanpa guna kalkulator ni? Kita nak dapatkan nilai cos 30 tanpa guna kalkulator. Okay, hari tu ada kita dah bincang. Tengok dalam buku pun ada guna segitiga. Cikgu tak hafal tapi cikgu ingat segitiga tu. Cukup. Kita ingat segitiga tu dah cukup. Okay, next. Contoh lagi. Ini tangent pula. Panjang cerita tangent tu. Baik, cuba tengok. Diberi kat situ tangent 70 tolak tangent 10. 1 tambah tangent 70 tangent 10. Atas tu tolak. Maksudnya apa? Ini sama dengan tangent A tolak B. Okey, bagus. A dan B letak dalam kurungan Tangent A tolak B sama dengan tangent A tolak tangent B. Kemudian bahagi 1 tambah tangent A tangent B. Ini yang tadi. Rumus sudut majmuk tu. Baik. Jadi kita dah tahu dia sama dengan tangent A, tangent B, kita pun buatlah dia macam biasa. Okey, ini ia sama dengan tangent 70 tolak 10. So 70 tolak 10 boleh tolak, dah ringkas dah tu, itu adalah tangent 60. Sekali lagi tangent 60 adalah special angle, kita ada 30, 60, 45. Sudut-sudut ni boleh cari terus tanpa guna kalkulator. So segitiga yang tadi sama, okay, atas 30, bawah ini 60. So ini 1, situ sisi 2, yang ini adalah set 3. So tangent 60 tanpa guna kalkulator, tengok dari 60 berapa? Tengok daripada 60, TOA, set 3. Ya, betul kan? Set 3. Okay, Iva. Okay, Billing. Set 3. Very good. So, boleh setakat ni. Soalan yang diberi tu pun dia baru nak kenalkan kamu dengan penggunaan identiti. Boleh kan? Okay. Cantik. Okay. Baik. Kalau tak ada masalah, kita tengok lagi apa yang dia akan tanya. Membuktikan identiti. Okey, sekarang kita membuktikan identiti. Tadi kita nak cuba guna identiti tu. No. Tadi kita cuba guna rumus sudut berganda untuk cari nilai. Tadi kita guna rumus sudut berganda cari nilai. Sekarang nak buktikan identiti menggunakan rumus sudut majmuk. Sudut majmuk. Okey, tambah tu majmuk. Mana? Contoh soalan dia. Buktikan setiap identiti yang berikut. Buktikan setiap identiti yang berikut. Alright, boleh tak? Sangat. Okay. Sin 90 tambah A sama dengan cos A. Jadi, kita nak buktikan kita nampak ini adalah sudut majmuk. Okay, B tambah A. So, kita gunalah sudut majmuk punya formula. Okay, rumus dia, rumus sudut majmuk. Okay, kalau sin kena ingat betul-betul. Ia adalah
Sin 90. Sin berubah cos A. Okay, kalau sini dah berubah ini kekal tambah. Cos 90 sin A. Okay, betulkah cikgu buat ni? B tambah A sama sin 90 cos A sebab situ A. Kemudian sebab sini sin dan cos dah berubah, tambah tu kita kekalkan lah. Atas tambah, bawah pun tambah. Okey, ni tukar saja cos pula 90 sin pula untuk A. Baik. And then sin 90 kita tahu nilainya adalah 1. Okay, sin 90 tekan kalkulator, boleh try. Sin 90 jawapannya 1, so tinggal cos A tambah cos 90. Okay, cos 90. Tekan kalkulator berapa jawapannya? Ni sudut-sudut yang senang. 90, 180, 30, kosong So ini sebab ia dah jadi kosong, kosong darab sin A kosong lah. Okay, kosong darab sin A dah kosong. Jadi kita dapat ini saja daripada left hand side kita. So, kamu dapat sama dengan right hand side. So, sudah terbukti lah. Itu je. Okay? Guna identity. Walaupun satu dia bagi nombor, satu dia bagi A, satu bagi nombor, relax je. Dia tambah je kat situ. So, guna identity sin A tambah B. Okay? Ada soalan sampai sini? Dah sampai contoh 21? Tak ada? Kita pergi slow Tak faham? Stop cikgu, cikgu boleh ulang. Okay. Baik, kita tengok yang ini. Sin. Sini tolak. Okay, dia dah guna sin X tambah pi per 6. Relax sahaja walaupun nampak X kemudian nampak pi per 6. Biarkan. Sini tolak. Sin X tolak pi per 6 lagi. Sama dengan cos. Okay. So ini adalah A-nya. Ini adalah B-nya. Ini adalah A-nya. Ini adalah B-nya. Okay ya. Kita ambil left hand side sebab yang left hand side tu yang nampak complicated sikit. So kita ambil daripada left hand side, tambah merah terang sangat. Okay, kita bukalah formula untuk sin. Okay, formula untuk sin boleh check balik. Ingat formula dia? Jadi sin X cos pi per 6. Okay. So, sini tambah operasinya. So, kekal tambah. Okay, cos X sin pi per 6. Okay, ini untuk atas. Okay, untuk sin tu. Ini pula tolak. Ini cikgu letak dalam kurungan dulu. Sin lagi. Sudut majmuk untuk sin. Sin X cos pi per 6. Okey, tolak akan jadi tambah. Tukar cos X sin pi per 6. Okey, tutup balik kurungan kita. Cikgu letak dalam kurungan sebab di luar ni ada tolak. Okey, di luar tu ada tolak. That's why cikgu letak dalam kurungan. Sebab nanti bila kita buka kurungan, tolak tu akan ubah something di dalam. Sampai sini, nampak apa yang cikgu cuba buat? Nampak macam mana cikgu dapat ni? Sin X cos pi per 6 ini adalah rumus sudut majmuk untuk sin. Okay, tambah kita kekalkan tambah. Okay, tolak ni operasi daripada yang disuruh kita buktikan. Sin A tolak B, X tolak pi per 6. Dan ini yang cikgu tulis ni pun rumus sudut majmuk untuk sin. Kita gantikan je A dan B dia. Tambah ke tolak. Warna satu. Oh, okey betul-betul. Nampaklah. Tolak-tolak. Nampak kan? Baguslah kamu. Ni tolak. Alright, good. Siapa ingatkan cikgu sebelum cikgu sambung, melerik-lerik lagi. Baik, pi per 6 ni. Sekarang kamu dah nampak kan ini datang daripada mana? Okey, kita sambung. Pi per 6 ni adalah sudut. X kita tak tahu sudut berapa, tapi pi per 6 kita tahu itu adalah sudut 30 darjah.
pi per 6 adalah 180 bahagi 6. 30 darjah. So, kalau sudut 30 darjah, kita boleh nilaikan tanpa guna kalkulator. Okay. Sudut 30 darjah boleh ambil tanpa guna kalkulator. So, ini 1, sini 2, sini set 3. So, cos pi per 6 berapa? Cos pi per 6 berapa? Wait. Sebelum tu, 1/2. Betul bilang. Nanti yang kita tengok sini. Kamu buka dulu, sebelum kita buat tu, kamu buka dulu kurungan ni. Sin X cos pi per 6. Ni, sin X cos pi per 6. Sini pun kita nampak sin X cos pi per 6. See? Kiri dan kanan. Dan operasi di depan dia tolak. So, ini sama. So, kita tolak terus habis kosong. Okay, nampak kan? Dan yang ini, cos X sin pi per 6, di dalam kurungan sana pun ada cos X sin pi per 6. Ada, tapi operasi di depan tu tolak dan operasi di depan kurungan pun tolak. Ia akan jadi tambah. Jadi kita tambah dua benda yang sama, kita dapat akhirnya ia sama dengan 2 cos X sin pi per 6. Siapa tak nampak? Ini dengan ini. Operasi tolak dengan tolak akan jadi tambah. So tambah benda yang sama, kita dapat 2 cos X sin pi per 6. Okay, kita nak buktikan dia sama dengan sebelah, ingat kita nak buktikan saja. So sin pi per 6 sekarang kita boleh nilaikan. Tengok tadi segitiga di atas, sin pi per 6, sin 30. SOH, so 1/2. Jadi ia sama dengan 2 cos, nilai itu adalah 1/2 sin per 6. Tengok segitiga atas. Daripada sudut 30, SOH, opposite dengan hypotenuse. 1/2. So ini 1/2 nombor biasa, ini cos X. Sudut dia adalah sudut X, ni nombor biasa. So 2 dengan 2 di luar boleh potong. So tinggallah di sana cos X. Jadi dah sama dengan right hand side. Dah terbuktilah. Okay. Mula-mula panjang. Bila kita buka tu kita kena buka dengan sabar sebab hati kita dah mula sebal. Cikgu pun kalau cikgu lupa macam ni masa zaman kamu dulu hati cikgu dah sebal sikit, panjang gila. Relax je, tengok apa yang sama kita potong. Kemudian kita permudahkan. Sudut kalau dia pergi 30, 60, 45, 90 itu kita boleh nilaikan. Sin cos tangent dia. Okay, itu kita panggil sudut istimewa. Alright, ada soalan sampai sini? Ada soalan? Tak ada? Syaira okey? Syaira boleh follow cikgu kan? Rajin-rajin follow kelas boleh? Cuanteng, Sarah. Okey, good Syaira. Lianji okey. Next, kita pergi contoh yang seterusnya. Tanpa menggunakan kalkulator, ni keluar ayat tu. Cari nilai yang berikut. Okey. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai yang berikut. Sin 105. Baik, sin 105. Dia tak bagi tekan kalkulator masalahnya. Kalau boleh tekan kalkulator terus sin 105 dapat jawapan kan. Sekarang tak boleh guna kalkulator. Jadi kita cuba fikirkan, kita boleh guna kaedah rumus sudut majmuk untuk sin. So pilih sudut-sudut istimewa yang boleh digunakan, gabung-gabung dapat 105. So sudut yang kita boleh guna adalah 30, 45, 60 dan 90. Ini sudut-sudut istimewa kita. So macam mana dapat 105? Boleh guna? Cepat-cepat. Yang sama dengan apa? 60 tambah 45 kan? Gabungkan dua daripada yang di atas tu. So ia sama dengan sin 60 tambah 45. And then kita bukalah guna rumus sudut majmuk kita. Okay, sin 60 cos 45 tambah ikut tambah sebab sini dah tukar sin dan cos, tukar cos 60 sin 45. Okay. Jadi dah tinggal ganti sajalah. Okay, tinggal kita nak ganti saja dan cuba tengok kita nak guna tu ada sudut 60, ada sudut 45.
Okey, cikgu suka lagi lukis ni. 60, sana 30, itu 1, sana 2, sini set 3. Itu untuk dapat 60 dan untuk dapat 45, ini 45, sini 45. Jadi sini 1, 1 dan ini adalah set 2. Okey, guna teorem Pythagoras kan? Baik, kita ganti nilai tu sekarang. Ganti nilai, tolong cikgu sama-sama. Buat sama-sama. Nak hafal susah, sudut tu banyak. Tangent, cos, secant semua banyak. Jadi kita ingat segitiga je. Sin 60 berapa? Sin 60? Tengok 60. SOH. Semua orang nampak tak macam cikgu? Set 3 per 2. Okey, Sarah nampak. Set 3 per 2. Okey, itu sin 60. Okay, good billing. Cos 45. Cuba tengok cos 45. Cos 45. So CAH. Semua orang 1 per set 2. Okay, good. 1 per set 2. Okay, bagus. Ramai nampak. Syahira nampak. Okay, cos 60. Tengok segitiga 60 ni. Cos 60. CAH. Adjacent hypotenuse 1 per 2. Okay, good. Bagus. Nampak kan? Weili Ziqian 1 per 2. Billing pun ada respon sana. Last one sin 45. Tengok sudut 45 di bawah. SOH. Keluar lagi? 1 per set 2. Okay. Okay, good. Senang kan? Kita ada segitiga tu. Ingat segitiga tu kita boleh buat. Alright. So sekarang wow. So kalau dalam kurungan ini atas darab atas, bawah darab bawah. Sini pun sama, atas darab atas, bawah darab bawah. So untuk dua yang pertama itu set 3 per 2 set 2 tambah 1 per 2 set 2. So operasi di bawah tu, pembawah tu dah sama. So kita boleh gabungkan terus set 3 tambah 1 bahagi 2 set 2. Ingat tak kita ada set, kita tak mau pembawah tu adalah nombor nisbah. Kita tak mau dia nombor set. Jadi kita boleh permudahkan dengan darabkan dengan apa? Boleh darab dengan set 2 per set 2. Ingat lagi kan? Ya, Welly. Yang lain nampak kan? Kita nak hilangkan set di bawah tu. Okay, cikgu sambung tepi tu. Harap muat. Okay. Jadi set 3 ini semuanya kena darab dengan set 2. So set 3 darab set 2 adalah set 6. Okay. Kemudian 1 darab dengan set 2 adalah tambah set 2. Okay, bawah tu 2, okay, set 2 darab set 2 adalah 2. 2 darab 2 adalah 4. So itu jawapan kita lah. Boleh ke? Sampai sini kamu punya set pula, skill untuk set kamu. Tadi yang permulaan tu kamu kena check. First kali tadi kita kena check. Ini. Okay, guna rumus sudut majmuk. Rumus sudut mana yang kita nak guna, tambah ke tolak ke, ini pun tak boleh tertukar. Kemudian yang kedua ganti. Okay, yang pertama check rumus mana. Yang kedua ganti. Yang ketiga permudahkanlah, ini kita dah permudahkan. Dan permudahkan ni, yang cikgu tik tu, yang cikgu startkan tu, itu point kamulah, markah di situ satu. Markah guna rumus, markah ganti dan permudahkan tu jawapan akhir saja. Tak kira lah macam mana kamu permudahkan dia, skill kamu, jawapan akhir saja. Okay, biasanya ada 3 atau 2 markah kat sini. Tu poin-poin utama dia. Okay, cikgu harap kita tak ada masalah di situ. Kamu boleh rujuk lagi nanti, okay? Baik, next kita tengok contoh 22. Contoh 22. Tanpa guna kalkulator lagi, jahatnya soalan ni. Sin 15. Okay, so cuba fikir kita boleh gabung mana? Kita boleh gabung 30, 60, 45 dan 90. Okay, 60 tolak 45 Welly kata. Okay?
60 tolak 45. Ada lagi ke? 45 tolak 30 pun cikgu rasa boleh. Okey, 60 tolak 45 pun boleh. Okey, kita tengok 60 kita buat ini. 60 tolak 45. Okey, guna sin. So kita buka pula dia punya formula sin. Sin 60 cos 45 tolak, kekal tolak sebab ini dah berubah, sin dan cos dah berubah. Tolak kekal, tukar pula cos 60 sin 45. Okey. Jadi itu dia. Tinggal kita nak ganti saja. Jadi bila kamu nak ganti, kalau hafal boleh hafal lah. Kalau tak hafal, cikgu buat macam ni. Okey, 60, 30, sini 1, sini 2, sini adalah set 3. Kemudian kita ada 60 dan 45. Okey, sin 45. Kalau nak tengok 45, 45 senang ingat sebenarnya, boleh hafal. 60 dan 30 tu je. 1, sini 2, is that 1, 2? No, sini 1, sini 1, ini set 2. Okey. Jadi kita ganti sekarang. Kita cuba sama-sama gantikan. Sin 60 berapa tu? Sin 60 SOH. Okey, set 3/2. Thank you Eli. Set 3/2. Orang lain pun cuba tengok segitiga tu. Cos 45 CAH. Cos 45. Okey, adjacent dia 1 dan ini set 2. 1 per set 2. Okey, Sarah nampak, Welly nampak, Eva pun okey. 1 per set 2. Tolak. Okey, cos 60. Tengok dari sudut 60. Cos CAH. Tengok daripada sudut 60 kelas. Adjacent hypotenuse 1/2. Okay, good Welly. Yang lain boleh tengok. Sin 45. S. Sin 45. OH. 1 per set 2 juga. Alright. So kita dah ganti. Tadi kita dah buka rumus sudut majmuk. Sekarang kita dah ganti. Kita tengok apa kita boleh buat. Atas darab atas, bawah darab bawah. So set 3/2 set 2. Tolak 1/2 set 2. Nampak macam tadi lebih kurang. Set 3 tolak 1 is, sebab di bawah tu sama. Set 3 tolak 1 bahagi 2 set 2. Okay, and then sama macam tadi sebab nombor di bawah tu nombor nisbah kita tak nak. Kita darabkan macam tadi juga. Set 3 tolak 1/2 set 2. Kita darabkan balik dengan nombor nisbah tu. Set 2, set 2. Sebenarnya kita tak ubah apa-apa Ini sama dengan 1 jawapan dia. Nilai ni 1. Jadi kita nak masukkan saja yang bawah tu. Alright. So darab ke dalam. Darab 2-2. Set 3 darab set 2 adalah set 6 tolak set 2 per sini adalah 4. Set 2 is 2. 2 darab 2 is 4. Okay. So boleh tak kelas? Jangan serabut dengan yang bawah-bawah ni. Jangan serabut dengan yang bawah-bawah ni. Yang pertama sekali kamu kena tahu teka sudut yang kita nak guna. Yang kedua kamu kena buka formula dia, rumus sudut majmuk. Yang ketiga itu gantian. Markah banyak kat atas. Markah bukan banyak kat bawah. Markah banyak di atas. Tengok kat sini sudah paling-paling dia sudah bagi 2 markah. Dan 1 saja lagi markah jawapan. So jangan pening sangat dengan jawapan, buat perlahan. Markah sudah banyak di atas. Boleh ke? Dia tak akan hukum kamu terlalu banyak. Dia tak akan aniaya kamu. Dia dah beri kat sini ni. Buka perlahan. Formula kamu ingat. Buka perlahan. Ganti perlahan. Kat sini algebra kamu kena tough. Okay. Kena cekap tukar. So jangan panik dulu. Jangan rasa serabutnya cikgu banyaknya. Relax saja. Cikgu dah point tu. Markah yang penting kat atas tu banyak. Okay. Buka. Rumus. Ganti. Boleh kita sambung? Okay. Tunggu ayat tu Next. Contoh 23. Contoh ni, cikgu perlukan ruang banyak sebab dia beri sudut macam tu dan kamu nak kena faham baik-baik. Okay.
Baca soalan Sin A 3/5. Kamu tengok baik-baik. Sin A 3/5 dan kamu bernasib baik dah diberitahu A berada di berada di antara 0 sampai 90. So, bila diberi maklumat tu kamu kena tahu A berada di sekuan mana? A berada di sekuan mana kelas? Sukuan 1. Semua orang kena dapat info ni. A berada di sukuan 1. Sebab A di antara 0 sampai 90. Sukuan tu kena tahu. Penting untuk kamu tahu sebab itu bagi jawapan sin, cos, tangent yang berbeza nanti. Okay, next. Jadi kita tahu dah A berada di sukuan 1. Okay, B, kita nak cari B di sukuan mana? Sin B bernilai negatif. Sabar. Sin B bernilai negatif dan nilainya adalah negatif 12/13 dan B berada di antara 90 sampai 270 tu. Banyaknya, besar bahagian dia. So sukuan mana sebenarnya sin tu? Ada dua maklumat. Yang pertama, sin bernilai negatif. Yang kedua, ini maklumat dia. Okay, good. Dia nampak sangat bagus. Sin bernilai negatif tak boleh berada di sukuan 2 sebab kita tahu di sukuan 2 sin positif. Jadi tinggal sukuan 3 saja untuk sin dan ruang yang diberi pun daripada 90 sampai 270. Jadi sin berada di sinilah. Jadi ini sudut rujukan kita dan sudut sin untuk sudut B itu adalah daripada 0 sampai itu. Itu adalah sudut B. Yang kecil ni sudut rujukan. Jadi itu sudut B berada di sukuan ketiga lebih daripada 90 darjah. Dan diberi B adalah 12 per sin B. SOH. Opposite hypotenuse. So sini kita masukkan nilai dia. Opposite dia 12 untuk sudut rujukan ni. Opposite dia 12, hypotenuse-nya 13. Okay, automatically kita boleh cari adjacent dia berapa? Bersebelahan dia berapa? Bagi tahu cikgu. Kalau opposite 12, hypotenuse 13, adjacent dia cepat tekan calculator. 5. Thank you Lianji. Okay, good Eva. 5. Tekan calculator guna Pythagoras theorem saja. Okay, sama juga untuk A tadi. Kita cuba letakkan untuk A. A dia kata berada di sukuan 1. Okay, kalau sukuan 1 sinilah. So itu sudut rujukan dia dan itulah juga sudut A-nya. Jadi sin SOH. SOH lagi. Opposite-nya adalah 3. Hypotenuse-nya adalah 5. Jadi bersebelahannya berapa? Bersebelahannya berapa ni? 4. Okay, Sarah, Biling, Syahira. Sini 4 kan? Jadi ini maklumat yang penting. Bila kita dapat tu, kita lukis segitiga, dapatkan 3 sisi. Sebab kita tak tahu soalan nak tanya apa. Sin, cos, tangent, sudut mana dia nak guna. Jadi kita kena ada 3 sisi tu membantu kamu. Jadi baru kita tengok soalan A ni. Kita tengok dia nak sin A tambah B. Okay, itu dah guna rumus sudut majmuk. Sin A, ni lama-lama tulis kamu dah biasa. Okay, tambah cos A sin B. Okay, slow-slow. Jadi kita masuk nilai sekarang. Sin A cos B, kita masuk nilai sebab kita dah ada segitiga tu. Okay, sin A berapa? Nak bagi dalam soalan kan? 3/5, kita ganti saja. Cos B berapa? Tengok B, tengok cos B. Tengok sudut B yang di atas ni. Hurry up. Cos B. CAH 5/13. Weli. Lian J 5/13. Dah betul. Positif ke negatif? Tu kena check baik-baik. Okay. Negatif sebab di sukuan yang ketiga cosnya bernilai negatif. So negatif 5/13. Tengok segitiga yang Sarah, negatif Sarah, pandai. So tengok B tengok B. Okay, next kita sambung tambah. Okay, sekarang dia nak cos A pula. Cos A. Cos A, so kita tengok segitiga di bawah. CA daripada sudut A, CAH.
AH, okey 45. Positif ke negatif? Sukuan pertama semua positif. Okay, sukuan pertama tak pening, semua positif, tak fikir dah. Okay, last one, sin B. Tengok B balik, dia nak sin B. Daripada sudut B, tengok sinnya. SOH, opposite dengan hypotenuse. Berapa? Apa cikgu pergi slow? Yang lain tu, cikgu takut tertinggal. SOH, tengok B, okay? Tengok sudut B di atas. Opposite dia 12, hypotenuse-nya 13. Okey, positif ke negatif? Positif ke negatif? Okey, negatif. Okey, negatif sebab di sukuan ketiga tangent saja positif kan? Okey, kena ingat tu, di sukuan ketiga tangent saja negatif. Okey, good. Iva, Syahira, Sarah, Welly semua dah respon. Okey. So itulah dia. Nampaklah panjang dia tu kan? Boleh tak sampai sini ada soalan tak? Boleh? Kita baru ganti. Lepas tu kita nak selesaikan lah. Okay? Kamu tekanlah kalkulator 3 darab 15, 5 darab 13 tambah 4 darab negatif 12, 5 darab 13. Okey, di situ kita akan dapat negatif 15, 4 darab 12 tolak 48 bahagi 5 darab 13, 65. Dua-dua kiri kanan sama. So, dan kita akan dapat jawapan negatif 63/65. Okay, that's it. Boleh ke? Boleh ya? Jadi jangan gusar, jangan susah hati. Cikgu remind balik. Yang pertama, kamu kena ada skill ni. Buka rumus yang betul. Jangan sin A tambah B, kamu buka rumus cos pula. Tak boleh lah Buka rumus yang betul dan ini banyak point kat sini sebab kamu kena apply nilai yang berbeza. Positif, negatif ni kena jaga. Okey. Dan akhir sekali ni dah masuk permudahkan lah. Settlekan saja sampai habis. Okey, cikgu rasa cikgu teruskan. Ada soalan? Ada yang confused mana dapat B tu dekat sukuan ketiga? Mana dapat A sukuan pertama? Baca info Baca info. Dibagi biasanya dua maklumat. Yang pertama dia bagi sin tu sudut positif. Sin tu positif, kemudian dia bagi tahu sukuan. Okey, untuk B pun sama, dia beri sin dulu dan sin tu dia dah beritahu negatif. Kita dah boleh agak sin negatif tak boleh berada di sukuan 1 dan 2, 3 ataupun 4. Okey, sebab sin negatif ni berada di sukuan 3 atau 4, mana-mana satu. Kemudian dia bagi lagi maklumat ni, untuk B daripada 90 hingga 270 ini adalah sukuan 2 atau sukuan 3. Jadi yang kena dua-dua info ni sukuan ketiga lah. Ni tak boleh lah. Alright, so cikgu rasa nanti kamu boleh tengok lagi. Kita teruskan contoh 23. Sama tadi, cuma sekarang nak guna tangent B tolak A. Okay, tangent B tolak A. Kita tak jumpa lagi soalan untuk tangent. Sekejap habis dah, last one. Pay attention sekejap. Tangent B, kita tak jumpa lagi kan? So buka formula yang betul tangent B tolak A. So tangent B dulu tolak tangent A bahagi 1. Kalau kamu tengok tadi 1. Atas dah tolak, bawah jadi tambah tangent B, tangent A. Okey. Baik, cikgu perlukan segitiga di atas tadi tu. Baik, tengok tangent B. Ni, tangent B, sudut B di atas tadi. TOA. Opposite adjacent 12/5 dan tangent di sukuan ketiga adalah positif. Okey. Tangent B terus kita ganti 12/5 dan tangent di sudut di sukuan pertama. Bisa cikgu ambil yang betul? Tangent di sukuan yang ketiga adalah positif. Okay. Tolak. Boleh follow kan? Tangent A. Okey, kita tengok segitiga tadi lagi. Sorry cikgu bergerak banyak-banyak.
tangent A. A pula. Ini A. Yang bawah tu tangent, opposite, adjacent. So 3/4 dan A berada di sukuan pertama positif. 3/4. Okay. 3/4. Betul kan cikgu? Kalau cikgu ada salah, tolong sama-sama bahagi 1 tambah tangent A, tangent B. So ulang balik yang atas saja. 12/5 darab dengan 3/4. Nah, kat situ. Dan kita nampak nilai tu sangat besar. Ditolak A kan? Okey, kamu kiralah perlahan. Atas sini 12/5 tolak 3/4. Kamu ambil kalkulator, kamu dapat 33/20. Itu atas. Bawah, kamu tekan kalkulator baik-baik, kamu dapat 14/5. Tekan kalkulator je. Atas, bawah dengan bawah. So kamu dapat ini. 33/20 per. Bahagi tu, per yang besar ni tadi per 14/5. Jadi ini cikgu nak permudahkan dia, cikgu nak tukar dia jadi darab. So ia sama dengan 33/20 darab 5/14. Okey, dah tak panjang dah dia punya pecahan. Dan kamu dapatlah jawapannya 33/52. Tekan kalkulator. Okey, jangan kacau. Boleh ingat pakai ni tak? Boleh. Jangan kacau sekarang. Okey, ada soalan? Boleh ke? 56. Oh, 56, sorry. 56 33/56 betul di sini Ranji? Okey. Okey Eva, thank you. Alright, Ranji. Ada soalan? So inilah yang kita belajar hari ni tadi. Objektif kita tadi adalah menggunakan rumus sudut majmuk untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita nak buktikan identiti. Ni kita selesaikan masalah sebab kita nak cari nilai. Tadi kita membuktikan identiti. Samakan kiri dengan sebelah kanan. Itu membuktikan. Yang ni kita selesaikan. So jangan risau, jangan gusar. Tengok yang pertama mesti guna rumus yang betul. Pilih rumus yang betul. Yang kedua gantian. Okey, yang ketiga tu skill saja boleh bantu kamu. Kamu punya latihan banyak main dengan algebra, itu saja boleh bantu. Ya, jangan risau, tekan kalkulator ada. Tekan kalkulator dengan wisely lah, dengan cara yang betul. Jangan main hantam taram je, tekan sikit-sikit. Okey, ada soalan tak sampai sini? Dah pukul 10.48. Ada soalan tak? Tak ada? Okey, cikgu rasa kita dah lama ni. So kalau tak ada soalan, kalau ada soalan nanti boleh teks cikgu cuba bantu. Kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita boleh berhenti kat sini, kamu boleh say goodbye dan boleh say thank you and then leave the class. Terima kasih sebab join cikgu pagi ni ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama semua bye. Okay, Bye-bye. Bye-bye.